khabar anak-anak semua? Ustaz harap anak-anak bersedia untuk belajar. Pada kali ini kita akan belajar sirah pada tajuk Perjanjian Hudaibiyah, bermula dari muka surat 135. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai menyokong usaha penerbitan video-video yang akan datang. Baiklah, sebelum kita belajar, objektif pembelajaran kita pada kali ini iaitu murid dapat menjelaskan latar belakang Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, murid dapat menjelaskan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, tarikh berlakunya bila, serta tempat berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya, murid dapat menghuraikan isi serta peristiwa yang berlaku, dan murid dapat menghuraikan peristiwa kronologi, macam mana termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, kita tengok pada muka surat 135. Pelajaran yang ke-14, Perjanjian Hudaibiyah. Perhatikan dan fikirkan. Murid-murid tengok di gambar pada muka surat 135, peta di mana terletaknya Hudaibiyah, iaitu berada di utara Mekah dan di selatan Madinah. Inilah masjid yang dibina di Hudaibiyah. Baiklah, apakah Hudaibiyah itu? Apakah Perjanjian Hudaibiyah? Info: Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat. Bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di mana? Di Hudaibiyah. Baiklah, mari sama-sama kita baca latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, dan ia juga kronologi macam mana terbentuknya, termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram di Makkah Mukarramah. Beliau bermimpi bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitillah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Bilakah berlaku? Iaitu pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Berapa ramai? 1,400 orang. Kenapa berlakunya? Macam mana boleh berlakunya peristiwa Perjanjian Hudaibiyah? Kerana Rasulullah telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram. Beliau bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Seterusnya, yang kedua, apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah.
Bila sampai di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Jadi Zulhulaifah ini dekat dengan Madinah. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Seterusnya yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Thaniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah. Apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini, baginda dikunjungi oleh Budai bin Warqa Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian, musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah adalah semata-mata untuk menunaikan umrah. Seterusnya yang kelima, baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah. Berbai'ah iaitu berjanji setia. Berbai'ah iaitu berjanji setia untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Iqrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Nama bai'ah taat setia perjanjian itu ialah Bai'atul Ridwan. Di manakah berlakunya? Iaitu berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Seterusnya yang keenam, apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy Mekah berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan oleh kaum musyrikin untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Yang ketujuh, kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin
bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Kenapa? Kerana Rasulullah dan para sahabat telah dihalang untuk memasuki kota Mekah. Maka mereka kena bertahallul. Bertahallul iaitu menyelesaikan umrah mereka dengan tidak memasuki kota Mekah, dengan tidak mengerjakan umrah. Kenapa? Kerana mereka telah melakukan ihram. Melakukan ihram di Zulhulaifah. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy. Mereka hanya berdiam diri. Akhirnya mereka hanya berdiam diri iaitu tidak melakukan tahallul. Dan mereka berasa bersedih kerana tidak dapat masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadat umrah. Akhirnya isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul. Itu menyelesaikan umrah. Walaupun tidak masuk umrah kerana mereka sudah berihram terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul juga. Baiklah anak-anak. Isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Jadi apakah isi perjanjian Hudaibiyah itu? Yang mana isi perjanjian Hudaibiyah ini telah dibuat oleh kaum musyrikin Mekah. Untuk kebaikan Rasulullah setuju dengan perjanjian Hudaibiyah ini. Isi perjanjian, kesannya. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan iaitu tidak boleh berperang selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Pada tahun itu, umat Islam tidak dibenarkan melaksanakan umrah. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah. Bila nanti di tahun-tahun yang akan datang untuk menunaikan umrah. Cuma mereka tidak dapat laksanakan umrah pada tahun itu sahaja. Yang ketiga, kedua-dua pihak muslimin dan pihak musyrikin bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Dengan pihak yang lain, contohnya dengan kerajaan yang lain, dengan kabilah yang lain, bebas. Maka kesannya Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Tujuannya diplomatik. Untuk mengeratkan lagi persahabatan di antara negara-negara lain. Kabilah-kabilah lain. Seterusnya yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kebenaran walinya
tanpa kebenaran ayahnya atau datuknya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya di mana? Di Mekah. Yang kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada pihak Quraisy Mekah, pihak Nabi iaitu dari Madinah, datang kepada pihak Quraisy di Mekah, pihak Quraisy tidak akan setuju untuk dipulangkan. Ini tidak akan dipulangkan. Kesannya, peluang penyebaran Islam melalui muamalah, melalui pergaulan antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Maka orang-orang Islam daripada Madinah datang ke Mekah, lalu mereka dapat berniaga, dapat berkawan, dapat bergaul, bermuamalah. Dengan itu, peluang kepada orang-orang Islam dapat berdakwah kepada orang kafir Mekah. Yang kedua, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Kemudian, apakah iktibar dan hikmah apabila kita belajar peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini? Ada 3 iktibar. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, sebagai seorang yang dipimpin. Yang ketiga, sebagai seorang Muslim. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, bijak merancang dan mengatur strategi. Bila kita menjadi pemimpin, kita kena bijak merancang dan mengatur strategi. Yang kedua, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Jangan kita tergopoh-gapoh. Jangan kita terlalu emosional. Mesti mengatasi masalah itu dengan tenang dan rasional. Berfikir dengan waras. Yang ketiga, bijak membuat sesuatu keputusan. Mesti bijak membuat sesuatu keputusan. Kemudian, iktibar, pengajaran yang kedua, sebagai seorang yang dipimpin. Yang pertama, taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Kita sebagai anak buah ataupun kita sebagai rakyat, maka tugas kita mesti taat, patuh kepada pemimpin kita selagi pemimpin kita tidak menyuruh kita melakukan kesalahan. Yang kedua, berganding bahu dan menyokong pemimpin. Mesti sama-sama menyokong pemimpin. Yang ketiga, mengamalkan toleransi, bertimbang rasa. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, iktibar pengajaran daripada tajuk ini, sebagai seorang Muslim pula, baik kita individu, yang pertama, mesti mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wajib kita taat dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Yang kedua, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu perkara. Yang ketiga, mesti menepati janji. Baiklah anak-anak, apakah pula hikmah? Apakah pula hikmah perjanjian Hudaibiyah? Jadi perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian.
Islam ialah agama yang mencintakan kedamaian, keamanan. Yang kedua, dakwah Islam semakin berkembang. Dakwah Islam menjadi semakin berkembang. Yang ketiga, dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Inilah 3 hikmah daripada pelajaran kita Perjanjian Hudaibiyah ini. Rumusan. Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Faktor utama dulu setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.